Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sebagai pembuka cerita. Terima kasih Syafa ucapkan kepada korang yang baru ataupun dah lama follow kisah seram kat channel Seram Santai ni. Syafa mendoakan korang semua sentiasa dilindungi oleh Allah daripada gangguan manusia, iblis, syaitan dan juga jin serta urusan dan juga rezeki korang dipermudahkan. Okey. Untuk episod kali ni, Syafa nak kongsikan dengan korang beberapa kisah orang bunian. Dan sebelum tu, Syafa nak kongsikan dengan korang terlebih dahulu tentang perbezaan di antara manusia dan juga orang bunian. Perbezaan dia ialah, orang bunian ni tiada garis pemisah di antara hidung dan juga mulut ni. Garis pemisah ni. Dan kalau korang nak tahu, dulu-dulu kan, kalau orang pergi pasar malam, dia orang akan perhatikan ada tak orang dekat pasar malam tu yang tak ada garis pemisah di antara hidung dan juga mulut. Dan kalau ada, itu bermakna orang tersebut adalah orang bunian. Okey, kita terus saja ke kisah yang pertama. Okey, kisah ni dikongsikan oleh Is. Yang mana Is ni dengan kawan-kawan dia mendaki Gunung Ledang. Dan diorang ni bermalam lah dekat atas Gunung Ledang. Daripada kaki gunung nak sampai ke tapak perkemahan, Is cakap Is ni tak ada alami apa-apa gangguan pun. Dan untuk bergerak ke puncak Gunung Ledang, ranger dah bagi tahu dah, dia ni kena bergerak sebelum pukul 2 pagi. Dalam perjalanan nak ke puncak Gunung Ledang pun, Is cakap dia tak ada alami apa-apa lagi gangguan lah. Walaupun masa tu tak ramai yang bawa lampu suluh. Dia cakap terpaksa berkongsi lampu suluh masa tu. Tapi bila dah sampai dekat puncak Gunung Ledang, barulah salah seorang kawan Is ni buka cerita. Kawan Is ni, dia jalan dekat depan tau, mendahului yang lain. Masa dia ni nak naik ke puncak Gunung Ledang. Jadi, bila dah sampai dekat satu kawasan, adalah macam gua kecil. Jadi, dia cakap lah kat ranger tu, dia nak ambil air mata air. Jadi, ranger dia pun bagi kebenaran lah. Masa kawan Is ni tengah isi air dekat dalam botol, dia sedar yang sedang diperhatikan oleh satu sosok lelaki pakai baju pendekar dekat dalam gua tu, tengah berdiri dekat atas batu tengok dia. Jadi dia macam terpukau tau. Nasib baiklah masa tu ranger ni sedar yang kawan Is ni diperhatikan oleh orang bunian. Jadi secara perlahan-lahan ranger ni pun pergilah tepi telinga kawan Is ni. Dia bisik, dia cakap, jangan cakap apa-apa tau, sebab kita berada dekat kawasan perkampungan orang bunian. Jadi kawan Is ni pun buat tak tahulah, dia isi air dalam botol. Lepas tu sambil dia isi tu, dia duduk tengok lagi ke arah lelaki yang pakai baju macam pendekar tu. Secara perlahan-lahan lelaki tu pun hilang ataupun gaib depan mata kawan Is ni. Dan ranger tu bagi tahu, andai katalah si kawan Is ni pergi tegur lelaki tu, memang kawan Is ni dia boleh masuk dekat alam bunian. Tapi macam biasa yang macam kita tahu, bila dah masuk alam bunian, memang susahlah untuk balik-balik dekat alam kita ni. Jadi selepas selesai segala aktiviti dekat puncak Gunung Ledang, Is dengan kawan-kawan dia ni pun turun baliklah dekat tapak perkemahan yang diorang dirikan kemah. Malam tu Is cakap diorang ni tak buatlah apa-apa aktiviti, diorang lebih kepada berehat, bersembang. Jadi adalah seorang ranger ni, dia bagi tahu, dia arahkan diorang ni, kalau boleh jangan tidur lebih pada pukul 3 pagi. Sebab takutlah mengganggu kumpulan pendaki-pendaki yang lain yang berkemah dekat situ juga. Jadi Is dengan kawan dia ni pun tak cakap banyak, diorang pun pergilah tidur. Masa tengah tidur tu, tiba-tiba Is cakap dia dengar macam ada suara orang suruh bangun solat subuh. Dia ingatkan ranger. Sebab dia tengok jam masa tu baru pukul 3.15 pagi. Is takkan nak solat subuh dah kan. Jadi dia pun ingat mungkin kawan dia nak kenakan dia. Jadi dia pun buka lah zip kemah dia. Dia tengok dekat luar. Bila dia tengok dekat luar, semua orang dah ada dekat dalam kemah dah masa tu. Tak ada siapa-siapa pun dekat luar. Jadi dia tutup balik zip kemah dia, dia tidur. Esok tu dia cerita dekat kawan dia. Bila dia cerita kat kawan dia cakap, jom kita pergi tanya dekat ranger. Bila diorang pergi tanya dekat ranger, ranger ni pun buka cerita. Ranger ni cakap ada sebab kenapa dia suruh diorang ni semua bergerak tinggalkan tapak perkemahan tu sebelum pukul 2 dan diorang ni tak boleh tidur lebih pada pukul 3 pagi. Sebab itu kedua-dua antara waktu tu adalah waktu bunian dekat situ keluar kacau sesiapa yang ada dekat situ. Dan Is cakap itu adalah pengalaman pertama dia
diganggu masa berkemah dekat dalam hutan. Okey, bila kita sebut pasal Gunung Ledang, ada orang cakap dekat Gunung Ledang ni ada nenek kebayan. Nenek kebayan ni, dia akan menjelma menjadi seorang wanita yang sangat cantik bila bulan mengambang. Yang siapa ingat pasal Gunung Ledang ni ialah puteri Gunung Ledang yang minta hantaran luar biasa. Yang mana antara hantaran yang siapa ingat yang diminta tu kan, 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati hama, 7 tempayan air mata anak dara. Kalau korang pernah tengok filem Puteri Gunung Ledang version hitam putih, ramai anak dara diorang kumpulkan duduk dekat pekarangan istana. Ada yang awasi diorang ni suruh menangis sebab nak cukupkan 7 tempayan air mata anak dara. Ada seorang pencari akar kayu, nama dia Pak Hashim tau. Pak Hashim ni dia pengamal ataupun orang cakap yang berubat orang menggunakan perubatan tradisional Melayu. Satu hari Pak Hashim ni dia naik tau dekat atas Gunung Ledang ni macam biasa untuk cari akar-akar kayu. Masa dia tengah cari akar kayu, dia ditegur oleh seorang nenek kebayan. Jadi nenek kebayan ni mempelawa Pak Hashim ni makan. Kebetulan masa tu Pak Hashim ni pula dia cakap dia lapar. Bila dia lapar, dia tak tolak lah pelawaan nenek kebayan tu. Dia ikut nenek kebayan tu sampailah kat tempat tinggal nenek kebayan ni. Dan apa yang Pak Hashim bagi tahu, yang uniknya tentang pondok tempat tinggal nenek kebayan ni, bumbung ataupun atap pondok nenek ni diperbuat daripada lalang-lalang yang masih lagi hijau. Jadi masa dekat rumah nenek kebayan ni, Pak Hashim ni dia dijamu dengan nasi yang diletakkan dekat dalam tempurung. Adalah beberapa ulaman dan macam ikan kering kot dia bagi tahu. Dan apa yang menarik dia ialah masa Pak Hashim makan nasi dekat dalam tempurung tu, nasi tu tak luak-luak sampailah Pak Hashim ni kenyang. Jadi bila dah selesai, Pak Hashim dah kenyang, Pak Hashim ni minta dirilah nak balik. Sebelum Pak Hashim balik, nenek kebayan ni nak bagilah dekat Pak Hashim ni kunyit. Tapi mungkinlah nenek kebayan ni nak bagi kunyit dalam kuantiti yang banyak, sampaikan Pak Hashim ni tolak lah sebab dia cakap dia dah bawa banyak dah, akar kayu dah berat, dia takut nak tambah bebanan lagi. Jadi bila dah sampai dekat kampung dia, Pak Hashim ni pun ceritalah dekat orang kampung dia yang mana masa dia pergi naik dekat atas Gunung Ledang, dia jumpa nenek kebayan dan nenek kebayan tu nak bagi dekat dia kunyit tapi dia tak nak terima. Ramai orang kampung cakap Pak Hashim ni tolak rezeki. Dan siapa cuba carilah kan, kenapa orang kampung ni cakap Pak Hashim ni tolak rezeki. Dan bila Syafa ingat balik, Syafa pernah baca satu kisah tau korang, dan Syafa rasa korang akan dapat jawapannya dekat dalam kisah yang Syafa nak ceritakan ni. Okey. Kisah ni, kejadian ni dialami oleh pencari akar kayu juga. Tapi bukannya pencari akar kayu ni dia pergi Gunung Ledang macam Pak Hashim tau. Tapi dekat satu kawasan hutan dekat Bukit Mertajam Pulau Pinang. Kisah dia, pencari akar kayu ni tersasar daripada laluan biasa yang dia lalu. Dan tanpa sengaja dia dah sampai dekat perkampungan orang Bunian. Bila sampai dekat situ dia cakap lah dia sesat. Jadi adalah beberapa penduduk kampung Bunian tu, tak apalah nanti dia akan bantu pencari akar kayu ni keluar daripada kawasan tu dan tunjukkan laluan sebenar lah, laluan yang betul. Sebelum balik, penduduk kampung Bunian ni adalah kirim rasanya mungkin banyak kot kunyit kepada pencari akar kayu ni. Jadi pencari akar kayu ni pun terimalah. Bila balik, pencari akar kayu ni macam biasalah, dia ada satu tempat yang dihaskan untuk letak akar kayu dia. Jadi dia pun letaklah sekali dengan kunyit yang penduduk kampung Bunian tu bagi dekat dia. Selepas beberapa hari barulah dia teringat yang orang Bunian ni ada bagi kat dia kunyit. Dia pun nak pergilah tengok. Bila dia pergi tengok, korang tahu tak? Kunyit tu dah bertukar menjadi ketulan emas. Sebab tu orang dulu-dulu kalau diorang selalu cakap tau. Diorang selalu cakap kalau jumpa orang Bunian boleh jadi orang kaya. Mungkin korang rasa macam tak logik, tapi satu je yang kita kena ingat bahawa tiada yang mustahil tanpa keizinan dan kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang mustahil pun boleh berlaku. Okey, siapa nak kongsikan dengan korang tentang satu kisah pemilik hijab mata yang terbuka.
Kisah Sri Ayu ni adalah antara kisah pemilik hijab mata yang terbuka paling Syafa suka. Sebab sebelum ni Syafa ada juga kongsikan dengan korang kisah Sri Ayu ni daripada dia kecil sampai dia meningkat remaja, sampailah dia dah berkeluarga dan dia juga ada anak. Kali ni Syafa nak kongsikan dengan korang masa Sri Ayu ni usia dia 17 tahun. Okey, masa ni keluarga Sri Ayu ni dia berniaga dekat kaki Gunung Jerai, dekat dengan kawasan air terjun. Jadi selalunya kebiasaannya keluarga dia ni akan berniaga pada hari Jumaat. Orang cakap hujung minggu lah. Bila hujung minggu je keluarga dia akan berniaga dekat situ. Dan untuk dia ni malas nak ulang alik kat rumah, balik rumah, dia ni adalah bapak dia ni ada juga lah bina macam satu pondok dekat situ, dan dia orang akan tinggal lah dekat situ satu family. Satu malam Sri Ayu ni dengan abang dia ni tengah lepak dekat luar tau. Tengah lepak dekat luar, dia selalu teman abang dia main gitar. Malam tu malam bulan mengambang, bulan penuh. Masa dia tengah duduk dekat luar dengan abang dia dengar lah ada suara orang gelak. Perempuan gelak. Dan dia perhatikan mata dia ni tertangkap dengan macam ada satu cahaya berkelip-kelip tau, dekat jeram air terjun, dekat tempat yang dia duduk tu. Apa yang dia nampak ialah sekumpulan perempuan berambut panjang dan juga bersayap macam daun pisang. Dan masa tu dia macam terkejut jugalah kan. Bila dia terkejut, dia cuit abang dia. Abang dia ni mungkin dah faham sangat dah. Jadi abang dia pun terus ajak dia masuk dalam. Jadi esok tu dia pun ceritalah dekat mak dia apa yang dia nampak. Jadi mak dia cakap, mak dia macam marah jugalah kan, sebab kenapa pergi keluar waktu malam kan. Kejadian yang kedua pula masih lagi dekat kawasan yang sama. Kali ni hari Jumaat. Selalunya kalau hari Jumaat ni memang ramai orang lah pergi dekat tempat dia orang berniaga ni. Bila sampai giliran abang dia gantikan tempat dia berniaga, dia balik rumah. Bila Sri Ayu ni balik rumah, dia tanyalah dekat bapak dia, mana mak dia? Bapak dia bagi tahu mak dia ni ada dekat dalam hutan, dekat belakang tengah cari kayu. Sri Ayu ni nak pergi teman mak dia. Tapi tanpa dia sedar, mak dia ni dah turun guna jalan bukit ikut depan, tapi dia ni lalu ikut belakang. Masa tu dia nampak mak dia. Tapi bukan mak dia yang sebenar, tapi hanyalah jelmaan mak dia. Masa tu dia cuba kejar mak dia sebab jelmaan yang menyerupai mak dia ni bergerak dengan laju tau. Bergerak dengan laju. Dia pun kejar. Sampailah dekat satu kawasan yang buatkan Sri Ayu ni macam kena pukau. Kawasan tu bersih dan dia punya akar-akar kayu ni lilit antara satu pokok dengan satu pokok ni, dia macam membentuk satu pintu gerbang. Dan Sri Ayu ni dia macam bila dah terpukau, dia melangkah masuk tanpa dia sedar tau. Dia masuk kat dalam kawasan tu, dia nampak ada banyak sangat batu dan atas batu tu banyak taburan-taburan bunga dan kawasan tu sangat-sangat wangi. Dan kawasan tu sangat bersih. Tapi masa dia nak langkah lagi, dia nak masuk lagi dalam, dia macam tersedar daripada lamunan dia bila dia dengar laungan azan. Bila dia dengar laungan azan, terus dia pada pintu gerbang tu. Masa tu dia berlari. Dan masa dia berlari tu, mulut dia terkumak kamit baca ayat suci Al-Quran. Untuk sampai daripada tempat yang dia masuk tu, pintu gerbang dia masuk tu, untuk sampai dekat tempat mak dia berniaga tu, dia perlu menyeberangi 2 anak sungai. Korang bayangkan betapa jauhnya. Dan bila dia sampai, dia nampak mak dia dan keluarga dia, dia tak cakap banyak. Dia rasa sangat-sangat letih. Dia terus pergi tidur. Dia letih sangat masa tu. Dia pergi tidur. Dan bila dia bangun daripada tidur, dia tengok kaki dia ni penuh dengan duri, dengan seluar jin dia habis terkoyak dah. Malam tu dia terus macam tak sihat. Dia terus demam. Jadi mak dia bawa dia balik rumah. Bila mak dia dah sihat sikit, mak dia tanyalah apa benda yang berlaku kan. Lepas tu dia pun cerita. Mak dia cakap laungan azan yang dia dengar tu lah yang menyedarkan dia daripada pukau, daripada makhluk tu pukau dia. Maksudnya dia sedar daripada pukau lah. Dan mak dia cakap perempuan yang dia nampak bersayap tu
adalah pari-pari malam yang akan muncul setiap kali bulan mengambang. Setakat ini saja perkongsian Syafa. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada Syafa sendiri. Terima kasih kepada korang yang sudi layan video ataupun cerita Syafa kali ini. Sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.